Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, kita sambung balik dekat az-zikru ba'dal adhan. Betul lah? Betul Okey. satu. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Az-zikru ba'dal adhan. Zikir setelah azan. Laisa bi bid'atin wa laysa ziyadatan fil adhani li'anna nihayat al-adhani ya'rifuha al-atfal. Syekh Abdul Wahid Al-Lumari kata benda ni bukan bid'ah dan dia pun bukannya suatu tambahan baru pada azan. Sebab penghujung azan tu budak-budak pun tahu apa. Kan? La ilaha illallah. So apa-apa yang datang selepas dia itu bukan termasuk dalam azan. Akan tapi dia mibab zikir selepas azan. Fadlan 'anil rijal, apatah lagi kalau orang yang dewasa lebih tahulah nihayatul azan tu. Wa dzikru ma'murun bihi fi umumil ahwali, dan zikir itu diperintahkan secara umum pada setiap masa. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Okey, fa hadzal amru ya'ummu jami'al awqat. Perintah ni yang ada dalam ayat Quran ni terumum, apa kita panggil apa? Umum untuk sekalian waktu. Semua waktu boleh untuk berzikir. Wa kaunuhu ba'dal azani lahu hikmatun, dan kita letak zikir itu setelah azan itu mempunyai hikmah-hikmah tertentu. Bayyanaha Maulana Asy-Syaikh Al-Imam Al-Walid radhiyallahu anhu haitsu qala, di ayah kepada Syekh Abdul Wahid Al-Lumari lah. Ayah beliau ni juga antara ulama besar juga dan mempunyai karangan juga, tapi tak banyak macam anak-anak dia. Qala rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a la yuraddu bainal adhan wal iqamah. Itu hikmah dia kenapa ulama membuat zikir ataupun mengadakan zikir setelah azan. Ada satu hadis yang mana hadis ni Imam Tirmidzi menganggapnya hasan, hadis hasan, iaitu doa antara azan dan iqamat ni tidak tertolak. Ada satu hadis. Ma'ama rawahu ad-Darimi wa Tirmidzi wa hasanahu an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Imam Tirmidzi juga ada meriwayatkan satu lagi hadis dan beliau menghasankan hadis tersebut yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu rabbu tabaraka wa ta'ala man syaghalahu qira'atul qur'ani wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin. Okey. Jadi Allah SWT berkata, barang siapa yang qiraat al-Quran menyibukkan dia dan zikri an mas'alati, dan juga qiraatul Quran wa zikri an mas'alati, maksudnya membaca Quran dan berzikir itu menyibukkan dia daripada menyibukkan dia daripada berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Mas'alati itu maksud minta kepada Allah. Maksudnya banyaknya dia berzikir, banyaknya dia baca Quran sampai dia tak sempat nak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Maka apa yang Allah kata? A'taituhu, aku akan kurniakannya, berikan dia sebaik-baik apa yang diberikan kepada orang yang meminta. Jadi dia tak minta pun, tapi Allah bagi yang lebih baik lagi daripada apa yang didapati oleh orang yang meminta. Okey, habis tentang zikir setelah azan. Kemudian as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da as-salati al-maktubati. Selawat ke atas Nabi setelah solat fardu. Za'ama mubtadi'un mutazammitun annaha bid'atun. Okey, mungkin yang dimaksudkan di sini adalah Imam Syekh Al-Albani lah, yang mana kita dah sebut sebelum ni. Di Imam Abdul Wahid Al-Lumari gelarkan dia sebagai mubtadi' mutazammit. Jadi
Dia ni mendakwa bahawasanya selawat kepada Nabi setelah solat 5 waktu itu suatu bid'ah. Maka Syekh Abdul Siddiq Al-Qumari jawab, wa bi'sa ma za'ama, seburuk-buruk apa yang didakwakan. Fa inna qaulallahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Okey, kata-kata firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, itu berbentuk mutlak. Yasduqu bi ayyi waqtin dilakukan padanya salat. Illa, melainkan, in warada nahyu anha fi waqtin muayyan. Melainkan kalau ada larangan yang mengatakan tak boleh untuk selawat pada waktu-waktu tertentu. Wa huwa ghairu mawjud. Tapi benda ni tak wujud. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha 'asharatan. Ini hadis yang masyhur lah, kita selalu dengar kan. Selawat satu kali 10 kali ganjaran. 10 kali selawat balik. Ini pun fahadha 'amun yashmalu jami' al-awqat. Ini merangkumi semua waktu. Wa misluhu, dan seumpamanya juga, ahaditsu katsiratun tufidul umuma. Okey, ahadits tu mamnu' lah, mamnu' min as-sarah. Jadi sebab tu kita tak sebut ahadisun, kita sebut ahaditsu katsiratun. Katsiratun tu dia tak mamnu'. Jadi dizahirkan balik tanwin dia. Hadis banyak lain yang mana menunjukkan keumuman untuk berdoa, untuk berselawat. Wal muqarrar fil usul, dan dalam ilmu usul disepakati bahawasanya kaedah annal 'amma yu'malu bihi fi jami'i juz'iyatihi. Suatu perkara yang umum itu boleh diamalkan pada sekalian juz'iyat dia. Maksudnya ada satu kaedah yang umum, maka kita boleh gunakan pada mana-mana keadaan yang berkait dengan keumuman tadi. Contohnya macam doa, selawat, itu kan satu benda yang umum. Maka kita boleh guna dia pada juz'iyat, sekalian juz'iyat dia, pada mana-mana waktu. Fasalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da salati masyru'atun bihadzal hadits wa amsalihi. Wa da'wa bid'ayyataha, bid'ayyatiha, dakwaan bahawasanya perkara tersebut bid'ah itu adalah suatu bentuk kejahilan dengan ilmu usul. Naam, warada al-haddu 'alaiha fi awqatin muayyanah. Betul, ada gesaan untuk kita berselawat pada waktu-waktu tertentu. Ada hadis-hadis yang mana kita nampak Nabi suruh kita, Nabi gesa kita untuk kita berselawat pada waktu-waktu tersebut. Minha aqbal azan, antara contohnya selepas azan kan, yang kita baca doa tu. Wa inda du'a, dan ketika mana kita berdoa. Wa inda dukhulil masjid wa inda al-khuruj minhu. Wa hadha la yaj'aluha bid'atan fi ghairi hadhihi al-awqat. Benda-benda ni tak menunjukkan pada waktu-waktu lain benda tu jadi bid'ah. Lianna takhsisa ba'di afradil 'ammi bizikri la yukhassisu al-'amma. Ini satu kaedah penting. Takhsis, mengkhususkan, ambil dekat apa ni, takhsisu ba'di afradil 'ammi bizikri. B itu di situ takluk kepada takhsis tadi. Mengkhususkan penyebutan ba'di afradil 'am, sebahagian bahagian-bahagian daripada perkara yang umum. La yukhassisu al-'am, itu tidak mengkhususkan suatu perkara yang umum. Okay, kita ada suatu benda yang umum. Okey, contohnya doa ataupun selawat. Kemudian ada satu bentuk takhsis ba'di afradil 'am, sebahagian daripada perkara yang umum tadi. Maksudnya selawat tu perkara yang umum, kemudian datang takhsis, bentuk takhsis selawat pada waktu selepas azan, contohnya waktu berdoa. Ada bentuk takhsis perkara yang umum. Perkara yang umum dia apa tadi? Selawat tadi. Itu umum, tapi datang takhsis.
untuk baca pada waktu tertentu. Okey, takhsisu bidzikri. Okey. La yukhassisul 'am. Itu tidak mengkhususkan perkara yang umum tadi. Tak menjadikan selawat tu suatu perkara yang memang khusus untuk perkara untuk waktu-waktu yang dikhususkan tadi. Okey. Kemudian kalau kita nak tatbikkan dia, kita kena carilah permasalahan-permasalahan khilaf yang mungkin dibangkitkan oleh golongan-golongan tertentu. Kita cuba untuk tatbik kaedah-kaedah ni. Okey. Kemudian yang ke-15. Isu lain pula. Ba'dul masajid indana bi Tanjah. Okey, Tanjah ni dekat Tanjah lah, dekat Morocco. Yadhkurul musallun ba'dal maktubati. Jadi orang-orang yang solat akan berzikir setelah setelah solat 5 waktu, ismal latif mi'ata marratin aw aksar. Dia akan sebut zikir nama Allah Al-Latif. Al-Latif sebanyak 100 kali ataupun lebih. Yad'unallaha bihi, dengan zikir tersebut. Kemudian nanti diorang akan berdoa kepada Allah. Faza'ama mubtadi'un 'ammiyun. Lalu orang bid'ah ni, orang yang buat bid'ah ni, yang buta ni, mendakwa bahawasanya zalika bid'atun laysat minad dini wa za'muhu batilun, dan dakwaannya itu adalah suatu kebatilan. Li'anna al-latifa ismun min asma'illahi ta'ala. Okey, al-latif tu salah satu nama. Tengok macam mana Abdul Al-Fumari beristidlal. Mula-mula dia nyatakan dulu, latif tu nama Allah. Wa huwa fil Quran al-Karim la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Kemudian Allahul latifun bi ibadihi. Kemudian ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Okey. Fa huwa min asma'illahil husna, tanpa dinafikan. Wa du'a'u biha matlubun. Okey, itu dia punya statement. Berdoa dengan nama Allah ni suatu benda yang matlub. Okey, apa dalil? Kita bawa pula dalil. Liqaulillahi ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Okey. Wa kullu waqtin yajuzu fihi ad-du'a. Jadi nampak tak? Benda khusus tapi kita gunakan dalil umum. So dalil umum dia adalah berdoalah dengan nama Allah. Kemudian masuk, kita tatbikkan benda tu pada kes, contohnya pada isim al-latif ni. Jadi dibolehkan. Wa huwa ba'da salati min madhannil ijabati kama sabata fil ahadith. Okey. Dan kenapa dikhususkan setelah solat? Kerana selepas solat ni antara madhannil ijabah, tempat-tempat istajab doa, mustajab doa. Sebagaimana yang telah sabit dalam hadis-hadis. Fama lihaula al-mubtadi'ah la yafqahun. Kenapa mereka ni, golongan mubtadi'ah ni tak faham. Jadi menarik juga kalau macam kita mungkin dah baca satu pihak kan, macam mana kita nak berdalilkan dengan dakwaan ni, kita nak lawan dakwaan ni. Cuba kita, mungkin kalau kita ada kawan yang boleh, orang kata open minded lah, maksudnya taklah taksub sangat. Maksudnya kita boleh ajak bincang tapi dia orang belah sana. Jadi kita cuba bawa dalil ni, cuba tengok bagaimana dia orang respon balik. Kan, baru kita dapat satu ilmu barulah. Jadi bukanlah kita nak berdebat sangat ataupun bukanlah kita nak menang sangat, tapi kita nak tengok mana hujah yang lebih kuat dan bagaimana pemikiran, rangka fikiran tu. Rangka fikir belah sana dan rangka fikir kita. Yang mana kalau berbeza memang nanti khilaf tu akan tetap berterusan lah, takkan boleh diselesaikan. Nanti kita akan tengok rangka fikir ni selepas ni, iaitu antara meraihkan adab dengan meraihkan perintah. Nanti kita akan tengok lagi. Okey, baik. Tajuk ke-16. As-siyadatu fil adhani wal iqamati wat tashahhud fi shalah. Menyebut sayyidina pada azan dan iqamat dan tasyahud di dalam salat. Yamna'uha al-mubtadi'atu al-mutanatti'un. Jadi orang yang mubtadi' ni, yang ekstrem ni, melarang untuk kita letak sayyidina tu. Wa yajhaluna alla
haramun wala makruhun illa ma warada an-nahyu anhu. Dan dalam masa yang sama dia ni ataupun mereka ni jahil bahawasanya tidak ada perkara yang haram ataupun tidak haram dan tidak juga makruh melainkan apa yang datang larangan tentangnya. Maksudnya suatu perkara tu kita tak boleh nak kata dia haram, tak boleh nak kata dia makruh, melainkan ada satu bentuk larangan. Perintah larang, bukan perintah lah, suatu larangan lah. Maka waktu tu barulah kita tahu benda ni haram ataupun makruh. Liqaulillahi ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi perintah maka kau ambil, apa yang Nabi larang maka kau jauhi. Walam yaqul, dan Nabi tak pula cakap wa ma tarakahu fantahu anhu. Apa yang Nabi tinggalkan maka jauhilah perkara tersebut. Nabi tak cakap macam tu. Allah SWT tak berfirman macam tu. Allah SWT sebut apa yang Nabi larang, bukan apa yang Nabi tinggal. Au ma lam yaf'alhu fantahu anhu. Wa marra fil muqaddimati faqratun sadisatun. Pada bahagian muqaddimah faqrah ke-6, perenggan ke-6, tak tahulah perenggan ke-6 yang mana satu. Bila tengok muqaddimah tu macam mungkin dah pernah sebut. Sebab zaman dulu kita tahulah kan, Syekh Siddiq Al-Qumari zaman tu penulisan pakai tangan je, tulisan tangan kan. Dan dia ikut apa dia panggil? Apa tu kalau di Morocco tu dia ada macam lauh, maksudnya dia ada macam apa, satu papan dia akan tulis atas tu. Saya Quran ke apa kan, hafal Quran dia akan tulis atas tu. Kemudian nanti mungkin dia akan salin balik lah dalam kertas ke apa. Okey. Disebutkan dah telah berlalu pada bahagian muqaddimah perenggan ke-6 anna tarka syai'i la yadullu ala man'ihi wala karahatihi. Meninggalkan sesuatu itu tidak menunjukkan larangan buat perkara tersebut ataupun makruhnya perkara tersebut. Wa hiya qa'idatun usuliyatun yajhaluha al-mubtadi'atu. Ini adalah suatu kaedah usuliyah yang mana golongan mubtadi'ah ini tak tahu pasal benda tu. Wa qad awdahtuha fi kitab Ar-Raddil Muhkam Al-Matin. Sekejap azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sambung. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qad akhbarani syakhsun bayyantuha lahu. Okey, ada seorang lelaki ni, Syekh Rasid Al-Ghumari dah terang dekat dia tentang kaedah yang disebutkan tadi. Kemudian lelaki ni cerita dekat dia, annahu dzakaraha. Lelaki tadi menyebutkan kaedah ni kepada seorang mubtadi' yadda'i al-ilma, yang mana dia ni mendakwa bahawasanya dia ada ilmu lah, maksudnya dia mengajar ke. Asna'a munaqashatin ma'ahu, tak kala mana lelaki tersebut bermunaqashah dengan mubtadi' tersebut. Fa'ankaraha, lalu orang mubtadi' ni mengingkari kaedah usuliyah tersebut. Wa qala laysat min ilmi al-usul. Benda ni dia kata kaedah ni bukan daripada ilmu usul. Ini pun satu perbahasan menarik. Bagaimana golongan di sana melihat ilmu usul tu. Ilmu usul tu satu kaedah dalam ilmu, kaedah-kaedah yang ada dalam ilmu usul. Bagaimana mereka ta'amul. Cara kita ta'amul begini, cara mereka ta'amul macam mana. Dan macam mana boleh ada perbezaan pendapat. Satu, sama ada mereka guna kaedah tersebut tapi dengan cara yang lain daripada kita guna. Kedua, mungkin mereka ada tarjih. Mungkin ada antara kaedah ni dan dalil lain contohnya. Jadi ada dalil lain, kaedah ni tak terpakai, contohlah. Ataupun mereka tak guna langsung kaedah. Okay, bila mereka tak guna, macam mana pula dari segi hujah yang keluar daripada mereka? Adakah terikat dengan ilmu yang betul ataupun tidak terikat dengan kaedah ilmiah? Okey. Kemudian wa aghlabu akhta'i haula al-mubtadi'ah. Kebanyakan kesalahan golongan mubtadi' ini, wa ma aktsarha, dan betapa banyaknya kesalahan mereka, ta'ti min jihati jahlin bil usul. Itu kerana kejahilan mereka dengan usul. Tapi ini kita cakap pada orang yang memang jahil dengan usul lah. Maksudnya golongan yang memang tok-tok punya itulah. Tapi mungkin ada di kalangan mereka yang memang kita tengok ilmu usul pun mereka sangat menguasai. Ilmu hadis pun mereka sangat menguasai. Okey. Ta'ti min jihati jahlin bil usul wa adami tamakkunihim min qawaidihi, dan mereka tamakun dengan kaedah-kaedah ilmu usul. Ma'a diqiba'ihim wa qillati ittila'ihim. Okey. Dalam keadaan mereka ni juga sempitnya bekalan mereka, sempitnya ilmu yang mereka ada, dan sikitnya pembacaan mereka. Tapi ini juga boleh terpakai pada golongan kita, kan? Bukan semata-mata kepada mubtadi', kepada walaupun talibul ilmi yang mana kita nak lawan orang yang kita anggap sebagai mubtadi', tapi kita sendiri pun sangat kurang pembacaan dan sangat kurang kita punya kemahiran dalam ilmu. Okey, jadi perlukan apa kita panggil, suatu islah lah di situ sebelum kita nak start perdebatan juga dan sebagainya. Sepatutnya kita kena kumpul, orang kata, suatu jemaah yang memang tamakun ilmu dia. Tamakun ilmu dia tu tinggi. Apa yang berlaku sekarang adalah kita kekurangan perkara tersebut. Okey. Summa siyadatu fil adhan, kemudian membaca sayyidina pada azan, wa ma dzukira ma'hu, dan apa yang disebut bersamanya. Listihbabiha arba'una dalilan. Okey, kita boleh terbalikkanlah, arba'u dalilan listihbabiha. Ada 40 dalil
untuk membuktikan istihbabnya dia. Zakaraha syaqiquna al-hafiz Abu al-Fayd. Ini Syekh Imam Ahmad Al-Ghumari lah. Adik ke abang? Adik ke tak silap? Ke abang, tak ingat dah. Kepada Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari. Jadi adik-adik Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari ni masing-masing dia ada muyul dia. Dia ada kecenderungan masing-masing. Kalau tak silap Syekh Ahmad ni antara Syekh Ahmad ke Syekh Abdul Aziz. Antara dua tu ada yang memang kecenderungan mereka lebih kepada tasawuf. Okay. Dalam masa yang sama, bidang hadis pun mereka tamakun, bidang fiqh dan sebagainya pun mereka tamakun. Cuma setiap mereka tu ada kecenderungan masing-masing lah. Okay. Okay, disebut dalam kitab Tashnifil Adhan. Okay, ni boleh download lah, ada dalam PDF. Mufassalatan dalilan min iradatin wa ajwibatin anha. Okay, bersama iradat. Iradat ni kita boleh faham di sini persoalan berbangkit lah. Mungkin sama ada satu persoalan berbangkit yang penulis bayangkan sendiri ataupun memang ada. Ada orang cuba iktirad seseorang, jadi kita masukkan dalam penulisan kita dan kita jawab balik. Itu pun antara cara ulama-ulama dulu menjawab persoalan-persoalan macam ni. Wa yatakhallaluha, dan dia menyelangi wa yatakhallaluha nuqulun adidatun, dan diselangi jawapan-jawapan ini diselangi juga dengan nukilan-nukilan yang pelbagai daripada jama'atin minal a'immah, daripada banyak kumpulan a'immah wal huffaz wal fuqaha wal ulama il mazahib al arba'ah. Tengok bagaimana keluasan ulama, keluasan hafalan, keluasan pembacaan ulama dahululah. Okey. Dan digabungkan pula dengan kekuatan dalam berhujah, kekuatan dalam berdebat, kekuatan dalam ilmu-ilmu yang lain, maka kita ada suatu sosok ulama yang mempunyai kekuatan, apa kita panggil, nak patahkan hujah golongan lawan tu mudahlah. Tapi kita sekarang kekurangan perkara-perkara macam tu. Mudhafan ilaihi ulama usyi'ati az-zaidiyati wal imamiyati. Okay, ditambahkan juga dengan kata-kata daripada ulama Syiah, Az-Zaidiyah dan Imamiyah. Okay, jadi bukan sekadar mazhab arba'ah, bukan juga fuqaha wal huffaz ahli sunnah, tapi dimasukkan juga dengan ulama Syiah, Zaidiyah dan Imamiyah. Ini sekadar satu bentuk, nak katanya benda ni suatu benda yang memang disepakati oleh semua aliran umat Islam. Bihaisu man yastawibuhu qira'atan. Okay, dalam bentuk dalam bentuk ataupun macam mana terjemah bihaisu? Tak datang. Dalam bentuk siapa yang istawab, maksudnya menguasai buku ni, faham semua satu buku, qira'atan wa fahman, baca semua dan faham semua, lam yabqa lahu syakkun, maka tidak akan ada baginya syak bahawasanya istihbab as-siyadati huwa as-shawab. Istihbab as-siyadah, hukum siyadah di situ adalah istihbab ataupun suatu perkara yang bagus, itu adalah pendapat yang betul. Wa ana azkuru huna dalilaini aw salasa wa uhillu man arada tawassu'a wal basta ala tashnif al-adhan. Jadi Syekh Rasul Luqman sebut 2 ataupun 3 je dalil, dan dia dia ihalahkan, apa kita tunjukkan, arahkan siapa yang nak luaskan lagi pembacaan untuk dia baca tashnif al-adhan.
Okey, yang pertama, naqala Jamaluddin Al-Isnawi. Okey, Imam Isnawi lah, ni salah seorang tokoh Syafi'iyah yang terkenal juga. Fil Muhimmat. Okey, dalam kitab beliau Al-Muhimmat fi Syarhi Ar-Rafi'i war-Rawdah. Okey, ni kitab fiqh lah yang mensyarahkan ataupun kita kata mengeluarkan balik pendapat-pendapat yang rajih yang ada di dalam kitab Imam Ar-Rafi'i, kan, antara ulama terkenal lain mazhab Syafi'i juga, dan Imam An-Nawawi, kitab Ar-Rawdah, Rawdatul Talibin. Anil Imami Izzuddin bin Abdissalam. Okey, jadi Imam Isnawi dia nukilkan kata-kata Imam Izzuddin Abdissalam Al-Aiz bin Abdissalam, annahu bana mas'alat as-siyadah ala anna al-afdala sulukul adab aw imtisalul amr. Jadi masalah siyadah ni kita boleh tengok dia daripada dua kacamata. Mana satu yang lebih afdal, sama ada sulukul adab, kita ambil jalan meraihkan adab, ataupun imtisalul amr, jalan mengikuti perintah. Okay. Jadi dia akan syarah ni. Wa qala Ibnu Zahirah, al-afdalu al-ityanu bil lafzi siyadah. Yang lebih afdal adalah untuk kita berpegang dengan kita letakkan lafaz Sayyidina kama sarraha bihi jam'un, sebagaimana yang telah disorahkan oleh sekumpulan ataupun banyak ulama. Wa afta al-Jalalu al-Mahalli jaziman bihi. Ini salah seorang ataupun yang menulis tafsir apa nama tafsir tu? Tafsir Jalalain, kan? Jalalain, dua jalal. Yang pertama tu Al-Jalalul Mahalli. Kemudian datang lepas tu Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti. Jadi ni yang pertama tadi. Imam Al-Jalal Al-Mahalli memfatwakan, dia kata apa? Li'anna fihi al-ityana bima amarana bihi. Sebab bila mana kita pilih untuk letak Sayyidina tu pada Nabi SAW, maka ada pada dia tu adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Okey, itu pertama. Wa ziyadatul akhbari bil waqi'i alladhi huwa adabun. Jadi seolah-olah Imam Jalaluddin Al-Mahalli nak kata, kalau kita letak Sayyidina tu, kita gabungkan dua perkara terus. Pertama, kita jalankan apa yang Allah perintah. Kedua adalah kita meraihkan adab. Ziyadatul akhbar bil waqi', iaitu kita menambahkan suatu penyataan yang mengkhabarkan tentang realiti. Dan ini di antara mimbabil adab, iaitu kita khabarkan suatu benda tu mengikut realiti dia. Okay, sebab apa? Sebab memang realiti Nabi SAW itu seorang sayyid. Okay. Fahuwa afdalu min tarkihi. Maka menggunakan lafaz Sayyidina itu lebih baik daripada meninggalkan. Sebab kalau kita tinggal, kita mungkin hanya dapat satu, contohnya imtisalul amr. Sebab kita mengikut perintah apa yang memang warid di dalam hadis dan di dalam Al-Quran. Maksudnya tak ada pun Allah sebut ataupun Nabi sebut Sayyidina tu dekat Nabi. Tapi kalau kita letak, maka kita guna dua. Tapi yang pertama tu tak dijelaskan di sinilah kenapa kalau kita letak pun kita dikira sebagai mengikut perintah juga. Mungkin. Kemudian waqala al-Ubbi fi syarhi Muslim. Okey, ni Imam Al-Ubbi lah, macam saya dah sebut sebelum ni. Imam Al-Ubbi ni dia asal Tunis. Dia datang pada zaman kemudian lah, kurun ke-9 Hijri, dan dia mensyarahkan kitab
Sahih Muslim. Tapi syarahan dia ni dinamakan Ikmalil Mu'lim. Yang mana dia adalah syarahan yang menggabungkan banyak syarah. Antaranya syarah Imam Al-Mazari. Itu orang pertama lah, antara yang awal yang tulis syarah Sahih Muslim. Kemudian datang lepas tu Imam Al-Qadi Iyad. Juga Imam Al-Ubi masukkan juga. Kemudian Imam Al-Qurtubi dan Imam Nawawi. Okey, ini semua syarah orang-orang yang mensyarahkan Sahih Muslim, yang mana dimuatkan juga oleh Al-Imam Al-Ubi dalam syarah beliau. Wa ma yusta'malu, okay, apa yang beliau sebut? Wa ma yusta'malu min lafzi sayyidi wal maula hasanun wa illam yarid. Okey, menggunakan lafaz sayyid tu dan maula itu suatu perkara yang hasan walaupun benda tu tidak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mustanadu fihi ma sahha min qauli sallallahu alaihi wasallam, dan sandaran bagi perkara tersebut apa yang datang hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam. Okey. Wattafaqa anna taliban. Ittafaqa. Tak tahu apa maksud ittafaqa. Bersepakat bahawasanya seorang pelajar yang digelar dengan Ibnu Ghumrain. Ini dia nak cerita kot zaman dia. Ada seorang pelajar yang digelar sebagai Ibnu Ghumrain. Maka dia ni kata apa? La yuzadu fi salati ala sayyidina. Ni mungkin pada zaman dia lah. Tidak boleh untuk ditambah pada selawat perkataan ala sayyidina. Qala, dia kata li'annahu lam yarid, sebab tak warid daripada Nabi SAW. Wa inna ma yuqal, akan tapi kita sebut ala Muhammadin. Maksudnya bukan ala sayyidina Muhammadin. Kita sebut ala Muhammadin. Fanaqamaha alaihi at-talabatu. Maka naqama dengan maksud ankara. Pelajar-pelajar yang lain waktu tu mengingkarilah apa yang dilakukan oleh Ibnu Ghumrain ni, apa yang dinyatakan oleh Ibnu Ghumrain ni. Wa balagha al-amru ila al-qadi Ibn Abdissalam. Maka waktu tu sampai berita ni kepada al-qadi Ibn Abdissalam. Fa arsala al-qadi wara'ahu al-a'wan. Mungkin dia macam qadi ni hantar penjagalah kan, yang akan ikut Ibnu Ghumrain ni. Fakhtafa muddatan. Maka Ibnu Ghumrain ni pun bersembunyi dalam satu tempoh. Walam yakhruj hatta syafa'a fihi hajibul khalifah. Dan dia tidak keluar sehinggalah dia diberi syafaat, diberi keampunan oleh hajibul khalifah. Bukan khalifah lah, hajib kepada khalifah. Zaman dulu dia ada satu jawatan. Dia sebagai hajib, jadi perantara lah. Ni pun ada yang kita sebut sebelum ni. Khalifah tu kan awal-awal zaman Nabi tak perlu dilindungi, tak perlu nak disembunyikan. Dan maksudnya kalau kita nak berurusan dengan khalifah terus Tapi datang selepas tu, zaman-zaman selepas tu, khalifah ni mula ada hajib. Maksudnya ada pemisah antara khalifah dengan rakyat. Tak boleh nak jumpa terus, kena jumpa hajib dia dulu, perantara dia dulu. Sebab faktor keselamatan dan sebagainya. Okey. Faqalla anhu hina idzin, maka waktu ni dia pun terlepaslah daripada A'wan tadi. Wa ka'annahu ra'a anna taghayyubahu tilkal muddah hiya 'uqubati. Saya tak tahu maksud ka'annahu tu kembali kepada Ibnu Ghumrain tadi ataupun kembali kepada hajib khalifah tadi. Jadi kalau kita kata hajib khalifah, maka seolah-olah hajib khalifah ni lepaskan dia sebab dia lihat bahawasanya menghilangnya Ibnu Ghumrain ni dalam satu tempoh waktu tu, itu adalah suatu bentuk hukuman dah bagi dia. Tak perlu dah kita nak letak hukum lain dah. Okey, habis. Kemudian, ni yang kita nak cerita lebih detail sikit tentang sulukul adab dan imtisalul al-amr.
Wa dalilu anna sulukal adabi afdalu wa dalilu anna sulukal adabi afdalu hadisan. Dalil untuk bahawasanya sulukul adab itu adalah perkara yang terlebih baik, itu ada dua hadis. Dalilnya ada dua hadis. Ahaduhuma, yang pertama, fi sahihil Bukhari an Sahl bin Sa'd anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahaba ila Bani Amr bin Auf liyusliha bainahum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi kepada Bani Amr bin Auf untuk Nabi islah mereka. Fahanati as-salah, maka dah masuk ataupun masuk waktu solat. Faja'a al-muadzinu ila Abi Bakr. Kemudian Bilal muadzin waktu itu datang kepada Abi Bakar sebab Nabi tak ada waktu tu. Faqala atusalli lin-nasi fa uqima? Adakah engkau akan mengimamkan orang ramai? Lalu aku pun, kalau engkau nak jadi imam, aku nak iqamat lah, dia kata. Qala na'am, ya. Fasalla Abu Bakrin faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu Sayyidina Abu Bakar solat tu, Nabi pun datang. Wan nasu yusallu, dalam keadaan manusia ataupun sahabat waktu tu dah mula solat ikut Sayyidina Abu Bakar. Fatakhallasa, maka lalu Nabi SAW, apa yang Nabi SAW lakukan adalah Nabi masuk je. Nabi masuk slow-slow lah. Hatta waqafa fi saf. Sampailah Nabi berdiri di atas saf. Tapi Nabi tak pergilah kat tempat imam. Tapi Nabi dah berada dengan sahabat lain. Fasaffaqan nasu hatta iltafata Abu Bakrin. Lalu sahabat waktu tu, sahabat-sahabat yang lain yang tahu Nabi dah ada, sahabat lain tepuk supaya Abu Bakar tahulah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun palingkan muka dia. Fara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Abu Bakar nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ada. Fa asyara ilaihi Rasulullah an umkus makanak. Okay. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi isyarat supaya macam Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tetap berada pada tempat tu. Farafa Abu Bakrin yadayhi fahamidallaha ala ma amarahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dzalika. Apa yang Sayyidina Abu Bakar lakukan adalah dia angkat tangan. Tak tahu dia angkat tangan berdoa ke macam mana. Lalu dia memuji Allah. Okey, dia memuji Allah dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan tu. Kemudian istakhara, dia berundur ke belakang. Dia berundur slow-slow hatta istawa fi safi, sampailah dia tu sama saf dengan Nabi. Wa taqaddama, ataupun kalau tak sama dengan Nabi pun dia berada dalam saf jemaah lain lah. Wa taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bergerak ke depan. Fasalla, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imam. Falam man sarafa, maka tak kala habis selesai solat, qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sabda, ya Abu Bakrin, wahai Sayyidina Abu Bakar, ma mana'aka an tasbuta id amartuka, apa yang menghalang kau daripada berada tetap menjadi imam tak kala aku memerintahkan kau. Faqala Abu Bakrin, ma kana li ibni Abi Quhafata an yusalliya baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tidak layak bagi Ibnu Abi Quhafah. Maksudnya Ibnu Abi Quhafah tu ayah kepada Sayyidina Abu Bakar lah, untuk solat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, fa Abu Bakr radhiyallahu anhu qaddama sulukal adab ala imtisalil amr. Maka Sayyidina Abu Bakar mendahulukan sulukul adab, mendahulukan adab daripada perintah. Wa aqarrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikrar dengan perkara tersebut. Jadi kita dapat faham macam mana para sahabat pun pakai kaedah antara adab dan ikut perintah. Dan perintah tu pun kita kena tengoklah kat sini, mungkin perintah tu bukan suatu perintah yang mana memang kalau tak ikut berdosa. Okey, jadi di sini mungkin perintah yang tak sampai, macam itulah tahap dia. Dan Sayyidina Abu Bakar mendahulukan adab, iaitu tak layak untuk
dia rasa tak layak untuk solat di hadapan Nabi, walaupun benda tu Nabi kata tak ada masalah sebab Nabi suruh. Kalau benda tu haram, Nabi dah larang lah. Okey. Itu satu dalil. Wal akhar, dalil lain fi sahih al-Bukhari aidan عن البراء بن عازب قال لما صالح رسول الله أهل الحديبية. Tak kala mana Nabi SAW bersetuju untuk membuat perjanjian dengan ahli Hudaibiyah. Kan? Ini sebelum Fathul Makkah kan. Kataba Aliun bin Abi Talib ridwanullahi alaih bainahum kitaban. Yang ditugaskan untuk tulis perjanjian tu adalah Sayyidina Ali. Fakataba Muhammadur Rasulullah. Sayyidina Ali tulis dekat surat perjanjian tu Muhammadur Rasulullah. Rasul, kalaulah engkau ni Rasul, kami takkan bermusuhan dengan kau. Faqala li Ali, maka Nabi SAW sabda kepada Ali, umhuhu, padamlah Muhammad Rasulullah tu. Apa yang Sayyidina Ali jawab? Faqala Ali, ma ana billadhi amhahu. Aku ni bukan aku orang yang patut padam benda tu. Maksud kata Sayyidina Ali suatu benda yang takkan dia buatlah untuk padam nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah dah ditulis. Kan? Satu benda yang macam dah menyalahi adab lah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Orang yang kita paling sayang, kemudian kita dah tulis nama dia, kemudian kita nak kena padam balik nama dia, itu kan satu benda yang berat. Famahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Apa yang Nabi buat? Nabi sendiri yang padam nama dia tadi. Wa hadha aidan faddala suluk al-adab ala imtisal al-amr. Maka Sayyidina Ali ni juga mendahulukan sulukul adab berbanding mengikut perintah. Wa aqarrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Habis yang pertama. Kemudian yang kedua. Allah Ta'ala la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Okey. Tadi dalil pertama. Ini dalil kedua pula. Dalam Quran disebut jangan kau jadikan doa Rasul itu seperti mana doa yang orang lain yang sesama engkau. Jadi Syekh Abdul Siddiq Al-Umari bawa tafsiran bagi ayat Quran. Ani bin Abbas qala kanu yaqulun ya Muhammad ya Abul Qasim. Sahabat dulu panggil Nabi Muhammad ni ya Muhammad ya Abul Qasim, macam tu je. Kemudian fanahahumullah an zalika aizaman li nabiyhi. Kemudian Allah SWT melarang mereka untuk buat macam tu sebagai suatu takzim kepada Nabi. Faqalu ya Nabi Allah. Kemudian ditukarkan daripada berbanding sebut nama tapi sebut gelaran. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Wa hakadha qala Mujahidun wa Sa'id bin Jubair wa Ikrimah. Ini semua para tabi'in lah yang mana turut mensyarahkan ayat Quran. Wa kama la yajuzu nida'uhu bismihil mujarradi 'anit ta'zim. Okey, istidlal dia macam mana? Sebagaimana tidak boleh untuk kita memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya semata-mata kerana ta'zim. La yajuzu dzikru ismihi mujarradan an wasfi siyada. Maka begitu juga kita sebut namanya secara semata-mata tanpa sebut Sayyidina. Li'annaha min alqabit ta'zim fil urfi. Sebab Sayyidina tu secara uruf adalah di antara alqab ta'zim. Walaysa hadha biqiyasin. Dan ini bukan suatu bentuk qiyas. Maksudnya kita tak qiyas Sayyidina Muhammad ni, kita tak qiyas dengan apa tadi, ya Muhammad tadi. Tapi kita ambil terus bal huwa hukmun fi ma'na an-nassi. Tapi dia adalah hukum yang memang keluar terus daripada makna nas yang tersirat. Maksudnya memang daripada nas tu kita dapat faham bahawa tak boleh untuk kita panggil nama Nabi tu semata-mata macam tu. Lianna dzikra al-ismi mislun nida' fal ayatu tashmaluhu. Kerana
menyebut nama itu sama dengan sama taraf ataupun daripada bentuk hadapnya itu sama macam nidak. Maka kalaulah nidak kita tak boleh panggil nama macam tu, sama juga kalau kita dalam keadaan bukan nidak. Okey. Itu dalil kedua. Kemudian dalil ketiga, annal adzana warada bi alfazin mutaaddidatin fiha ziyadatun wa naqsun. Okey. Azan ni Syekh Rasulul Umar kata, dia ni ada lafaz yang pelbagai. Azan yang kita tahu sekarang itu satu lafaz, satu bentuk azan. Ada juga azan pada zaman sahabat, mana azan tu ditambah dan kadang-kadang ada yang dikurang. Okey. Sebab kalau tidak salah, kalau dekat Morocco, azan dia lain sikit daripada azan Malaysia. Kita Allah Akbar tu 2 kali. Ini kau tak ingat saya tak ingat lah. Tapi Morocco sekali je. Okey. Kemudian macam waktu qomat. Ini waktu qomat pula. Kita qad qamatis salah tu 2 kali. Tapi orang Morocco sekali je. Qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Okey. Wa zada fihi ba'du sahabati alfazan lam tarid 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian sahabat ada menambah beberapa lafaz yang mana tidak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'ilmihim anna al-qasda bil adhan al-i'lam bi dukhulil waqt. Sebab mereka ni faham bahawasanya function azan tu adalah untuk bagi tahu orang bahawasanya waktu solat dah masuk. Wa annahu laysa muta'abbadan bi lafzihi kal Quran. Dia ni bukanlah suatu perkara yang kita beribadat dengan lafaz dia. Macam Quran. Maksudnya Quran, kalau kita baca Quran, kita dapat pahala, suatu ibadat. Beza dengan azan. Rawa Ma'marun an Ayyub As-Sakhtiyani an Nafi' an Ibn Umar. Ibn Umar diriwayatkan bahawa Ibn Umar ni dia azan 3 kali. Tak tahulah macam mana kan. Warada anhu, dan warid juga daripada Ibn Umar bahawasanya kana yaqtimul adzan bitakbir ba'da la takbir pula lepas tu. Warawa Razzaq an Bilal annahu kana yusanni al-adzan wal iqamah. Okey. Sayyidina Bilal pula diriwayatkan bahawasanya beliau mendua-duakan azan dan iqamat. Maksudnya azan tu 2 kali, tak tahulah, tu pun tak tahu macam mana bentuk dia. Iqamat pun 2 kali. Macam kita lah kot, Allahu Akbar kan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Okay. Wa qala Ibn Hazm qad sahha an Ibn Umar. Sahih daripada Ibn Umar wa Abi Umamah wa Sahl bin Hunayf annahum kanu yaquluna fi adhanihim hayya ala khairil amal. Ditambah hayya ala khairil amal. Qultu, Syarul Lumar disebut kanu yaqulunaha ba'da hayya ala falah. Disebut sebab hayya ala falah. Wa Aliyun Zainul Abidin. Disebutkan juga, digunakan juga oleh anak kepada anak Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Disebut macam tu juga, hayya 'alal falah. Dan kemudian wa yaqulu huwa al-azanul awwal, disebut ini sebagai azan yang pertama. Wa yaquluha asy-syi'atu ila al-an fil azan. Syiah guna lafaz azan ni dalam azan mereka. Okey. Wa marra fil muqaddimati. Jadi kita pun ni pun satu benda yang barulah. Kalau macam dulu kan, yang saya pernah dengar dulu, Ustaz cerita, itu satu benda yang sesat lah kan. Tambah azan tambah lafaz lain dalam azan, khususnya Syiah lah. Okey. Kemudian dia ada tambah lain juga, tak silap saya. Dia ada tambah pasal Sayyidina Ali, kalau tak silap lah, kita kena tengok balik. Tapi yang dalam di sini Syekh Rasulul Umar kata yang hayya ala khairil amal itu satu benda yang warid, satu benda yang memang ada diamalkan juga oleh
sahabat. Oleh inilah tadi. Siapa tadi? Ibnu Umar. Okey, wa marra fil muqaddimati. Disebut juga pada muqaddimah kitab ni, waktu awal-awal dulu disebut anna Bilalan wajada Nabi sallallahu alaihi wasallam na'iman. Bilal, Sayyidina Bilal datang tengok Nabi masih tidur. Faqala as-salatu khairu minan naum. Bilal sebut kepada Nabi, as-salatu khairu minan naum. Faqala lahu, maka Nabi sebut ij'alha fi adhanil fajr. Maka waktu tu mungkin tak ada lagi lafaz tu. Tapi lepas Sayyidina Bilal sebut macam tu, Nabi suruh tambah benda tu dalam azan. Wa zikru siyadati fil adhani wa ma ma'hu ziyadatun fit ta'zim. Dan menyebut siyadah sayyid di dalam azan dan apa yang seumpama dia itu adalah suatu bentuk ziyadah fit ta'zim, suatu bentuk bertambah pada ta'zim. Lam tughayyir lafzan, tidak menukarkan pun lafaz dia, lafaz azan yang asal tu. Walam tufsid ma'nan, dan tidak juga merosakkan makna. Fahiya matlubatun jazman, dia itu adalah satu benda yang matlubah secara pasti. Okey, habis tentang as-siyadah. Banyak lagi ni. Okey, sikit lagi kot. Tak sempat juga. Ingat nak habiskan sikit gitu. Tak sikit sangat lah. Okey. Macam mana Arif? Nak sambung ke? Nak berhenti dulu ke? Sebab ni dah masuk tajuk lain lah. Nak habiskan yang ni pun tak sempat. Tak tahu Ustaz. Kenapa? Kelas tak nampak macam mana? Saya boleh. Kejap. Okey. Al-fidyatu 'anil mayyit. Ni fidyah kepada mayat, kenduri arwah lah. Okay, hukum kenduri arwah. I'tada ba'dun nas an yad'u ila darihi ba'd huffazil Quran wal munshidin. Menjadi satu kebiasaan sebahagian manusia, sebahagian orang, untuk jemput sebahagian daripada huffaz, orang-orang hafal Quran dan orang yang munshidin, buat nasyid, qasidah dan sebagainya. Dia jemput datang rumah. Yasluna syai'an min kitabillah, baca ayat Quran sikit. Wa yusalluna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yunshidul munshidun amdahan nabawiyatan. Kemudian dia madih lah. Dekat Malaysia mungkin kalau tahlil arwah tu mungkin tak ada madah kan. Kita just tahlil dan sebagainya macam tu. Tapi kalau di Morocco dulu kami pergi, memang dia bacaan Quran tu dia ada seorang yang membaca, kadang-kadang seorang, kadang-kadang macam ini seorang habis, orang lain pula. Jadi macam satu musabaqah tu. Suara sedap, tarik dia macam-macam kan. Macam kita kan baca Quran biasa macam tu. Kemudian lepas baca Quran tu, diorang ada juga madih. Maksudnya diorang akan baca selawat Nabi, budah ke, ataupun madih-madih yang lain lah. Jadi meriah. Dia tak adalah sampai guna alat alat-alat muzik tu, tak pakailah. Tapi diorang, kita tengok madih tu suatu benda yang wajib lah dalam kenduri-kenduri arwah. Bahkan kadang-kadang memang lama. Kadang-kadang sebab diorang selalu buat macam kita juga, buat malam. Cuma kadang-kadang mungkin sampai pukul 1 dengar lagi dia punya madih. Dan memang ada kumpulan khas datang. Dan madih-madih diorang pun memang sedap lah. Maksudnya bukan orang-orang biasa je madih. Memang ada satu kumpulan khas. Jadi malam tu kita duduk dalam bilik tu dengar
sayup je bunyi. Okay. Mana tadi? Okay, wa yunshidul munshidun amdahan nabawiyatan. Thumma yut'amuna wa yuwazzi'u alaihim sahibud da'wati ma tayassara min nuqudin. Okay, kemudian mereka ni dihidangkan makanan dan diberikan kepada mereka ni oleh sahibud dakwah sedikit duit lah. Sedikit pun tak sedikit lah, banyak juga. Yang saya pernah pergi dulu, makanan tu 3 trip, 3 jenis kan. Pertama dia panggil kita makan kuskus tu. Kuskus ni sedap lah, makanan yang sedap ke Morocco kalau pergi. Jangan lepaskan peluang untuk makan kuskus lah. Lepas tu kalau makan kuskus, dia ada makan tojin pula. Tojin daging kambing tu. Memang mewah lah. Lepas tu makan buah. Okay, lepas dah habis tu baca Quran apa semua, dan nak balik dia akan bagi duit pula. Duit tu banyak lah, kadang-kadang bagi 1 dirham contoh seorang. 1 dirham ke dalam orang. Okay, datang ramai-ramai waktu tu. Okay, wa yaf'alu dhalika sadaqatan an ruhi maitihi. Okay, dia buat tu satu bentuk sedekah lah kepada roh mayat. Raja'an an yukhaffifallahu anhu. Kemudian haraman mubtadi'atu al-mutanatti'un hadzal 'amal wa balaghu fi tahrimihi. Golongan mubtadi' ni mengharamkan perkara ni dan melampau dalam mengharamkannya. Hatta qala qailun minhum, ada di kalangan mereka sampai sanggup untuk kata innal julusa fi hanun ma'a syarabatil khamri wa muddakhinil hashishi afdalu minal julusi ma'a haula at-talaba wal musyidin. Duduk dengan orang yang minum arak dalam kelab, hanun tu kelab ataupun tempat arak lah, dan penagih ganja, itu lebih baik daripada duduk bersama pelajar dengan orang yang qasidah tadi. Wa hadza qabihun jiddan. Ni satu benda yang sangatlah buruk. Illam yakun kufran, kalaulah tidak sampai tahap kufur. Sebab apa Syekh Abdul Sayyid Al-Umari sebut boleh jadi sampai tahap kufur? Dia akan sebut fa huwa qaribun minal kufri. Dia ni hampir-hampir untuk capai maqam kufur, walaupun dia ni tak kufur. Wal iyadu billah. Wa it'amut ta'am lil ikhwan wal asdiqa matlubun. Itu satu benda yang matlub, bagi makan dekat orang. Bal ja'ala syari'u it'amat ta'am kafaratan li hinsil yamin. Jadi kafarah bagi orang yang langgar sumpah. Kan kena bagi makan dekat orang miskin. Wa zihar, orang yang buat zihar. Wa fitri Ramadan amdan, orang yang buka puasa secara sengaja. Wa li ghairi zalika. Wa tilawatul Quran was salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadatan. Ada pun baca Quran dan selawat, itu satu bentuk ibadah. Okey, bagi makan itu satu benda yang memang dalam Quran pun ada. Tilawah Quran, selawat Nabi, itu memang satu bentuk ibadat. Wa kadzalika madhuhu alaihi salatu wasalam, memuji Nabi, itu pun satu bentuk ibadat. Falam yabqa illa al-hay'atul mujtami'atu min hadhil asya'. Maka tidak berbaki melainkan hanyalah bentuk perbuatan mereka ni dilakukan secara berjemaah. Itu je yang mungkin tak ada nas. Tak ada nas yang memang betul-betul apa orang kata yang inilah Nabi tak buat dan sahabat tak buat, contoh. Okay, itu je yang mungkin lemah sikit. Wahya ghairu haramin jazman. Tapi benda tu tidaklah sampai tahap haram secara jazam. Wa illam tujad fil ahdin nabi, fil ahdin nabawi, walaupun tak ada pada zaman Nabi. 5 marrah. Okey, macam mana kita nak kata benda ni pun sebenarnya bukan haram secara qat'i. Macam mana kita nak istidlalkan dia? 5 marrah fil muqaddimati anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al jami'al mubahat wala jami'al mandubat. Okey, Nabi tak buat semua benda mubahat dan semua benda mandubat. Wa anna tarka syai'i la yadullu ala hurmatihi wala karahiyatihi. Nabi tinggal satu benda tak tunjuk bahawa benda itu haram. Wa akhdhul ujrah ala al-wadha'ifi ad-diniyati. Okey, isu lain pula, ambil duit
daripada baca Quran tadi. Katilawatil Quran wal imamati wa khutbatil al-jum'ah, jadi imam, jadi khatib, wal azan, jadi muazzin, wa ta'limul ulum syariah, jaral amalu bihi. Ambil duit daripada benda-benda tu, itu satu benda yang kebiasaan diamalkan fil bilad al-islamiyah, dalam negara-negara umat Islam, min zamanin ba'id, sejak dulu lagi. Jadi benda tu dah settle satu isu. Dan benda ni semua isu-isu yang sama juga. Kalau di Malaysia pun, zaman orang kata kaum muda, kaum tua dulu kan. Kaum muda dulu yang banyak tulis dalam surat khabar isu-isu budak pondok ambil duit daripada orang kampung kan. Diorang datang solat jenazah ke apa, dapat duit, apa nama dia. Dia ada letak satu tajuk. Artikel dia tu, ada satu tajuk dia kontroversi lah. Itu pun termasuk dalam bab ni. So tak ada masalah sebenarnya. Ala anna akhdhal al-ajri ataupun al-ujur ala tilawatil Quran yadkhulu fi umumi hadis al-Bukhari. Ada dalil masuk dalam keumuman sabdaan Nabi SAW, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling layak untuk kalian ambil upah adalah ngajar kitab Allah. Wa huwa asahhu min hadis la tastakilu bihi. Dan hadis yang pertama tu lebih sahih daripada hadis jangan kau cari makan dengan ajar Al-Quran. Sebab ada kan khilaf lah di sini. Ada ulama kata tak boleh untuk kita ambil ujrah, ambil duit gaji daripada ajar Quran tu. Okey, waqad sahha wusulul haji ila al-mayyit was-sawmi was-sadaqati wad-du'a wal-istighfar. Sahih ataupun sampai pahala ibadat haji kepada mayat, ibadat puasa, ibadat sedekah, doa, istighfar. Fakadzalika yasilu al-Qur'anu ilai. Begitu juga sampai Al-Quran, pahala baca Quran. Bijami'in anna kullan minha ibadatun. Bijami'in, dengan macam mana kita nak kata Quran dengan istighfar, haji semua tu sama je. Ada satu jami', satu benda yang menggabungkan mereka adalah setiap daripada benda ni semuanya ibadat. Wa tafriqu bainaha, dan perbuatan membeza-bezakan antara Quran, antara ibadat-ibadat yang kita sebut tadi, istighfar, haji, puasa itu, wa bainal Quran tafriqun bainal mutamasila. Itu satu bentuk membeza-bezakan perkara yang memang sama. Itu satu benda yang pelik lah. Benda sama tapi kita buat beza. Wa qira'atul Quran 'ala al-mayyiti jara al-'amalu biha fil bilad al-islamiyah min ahli al-ansar. Dan baca Quran ke atas mayat itu suatu bentuk amalan yang dilakukan di dalam negara Islam sejak zaman al-ansar. Bahkan dalam negara kita ni, Malaysia ni, orang tua kita dulu kan, memang mereka ada di kalangan mereka yang memang kerja dia duduk kat kubur, asal ada orang mati je, dia akan duduk kat kubur baca Quran 30 juzuk. Ada yang mungkin boleh habis sehari, ada yang mungkin boleh habis 3 hari. Memang jadi amalan. Okey, tanbihun limunasabati dzikril munsyirin alladhina yunshidu ash'aran wa qasaid al-madih an-nabawi, nushiru ila anna ashhar al-qasaid allati tunshadu fil hafalat qasidatul burda lil Busairi rahimallahu wa fiha abiyatun intaqadaha al-mubtadi'atu wa hiya. Okey, jadi ni satu tanbih lah, satu tambahan daripada Syahrul Sadil Umari. Sebab bila mana kita cerita tentang madih tadi, jadi antara madih yang selalu digunakan dalam majlis-majlis macam ni adalah burdah lah kan, selawat burdah tu. Jadi adalah di kalangan golongan mubtadi' ni, mereka mengkritik lah madih burdah ni sebab ada beberapa bait yang mana bagi mereka itu suatu bentuk kufur. Dan saya pernah jumpa ada seorang tu, dia ni pemandu teksi. Kami naik dengan dia, lepas tu dia nampak kami ni orang Malaysia, lepas tu dia start bincang pasal akidah. Sampai tahap dia kata, korang kenal tak Busiri dia sebut. Tu kafir tu dia kata. Tengok dalam madih dia, cakap apa
adalah ada cerita perkataan-perkataan yang mana tengok ni dia kata ni kafe. Dia ni kafe sama je dengan Asy'ari dia sebut. Dia sebut juga tu tengok tu golongan-golongan Asy'ari semua kafe. Kita orang tak adalah cakap kita orang Asy'ari apa kan. Dengar je apa dia cakap. Okey, ni tak apa, ini kita akan bincang pada kelas yang akan datang. Kita tengok baik-baik syair dalam Qasidah Busiri, macam mana Syekh Busiri Al-Ghumari apa kita panggil, tafsirkan baik-baik yang nampaknya seolah-olah boleh bawa kepada kekufuran, kesyirikan. Syekh Busiri Al-Ghumari tafsirkan dengan makna yang membebaskan Qasidah Busiri ini daripada tafsiran-tafsiran yang pertama tadi. Okey. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ada soalan daripada Flo. Ustaz nak tanya yang Ya. mutlakun dekat mana tadi? Yang Quran tadi. Sini. Mutlakun sini maksud dia macam mana? Okey. Maksudnya keumuman perintah untuk sallu alaihi wasallimu taslima itu berbentuk mutlak. Maksudnya tak ada takkid. Kita tak ikat daripada mana-mana waktu, mana keadaan dan sebagainya. So ayat dia berbentuk mutlak lah. Umum. Jazakumullah Ustaz. Okay. Orang lain ada nak tanya ke? Saya kira tak ada. Tak. Macam mana Ustaz? Tak banyak dah ni insya-Allah. Ada nak tanya boleh maklum dalam grup WhatsApp tu. Dan untuk maklum tak banyak dah maksudnya. Okey. Macam mana Ustaz? Okey, untuk makluman awal yang di dalam ni, hari Jumaat malam insya-Allah ada kelas dengan Ustaz Zainul, ganti yang Isnin baru ni. Pukul 8 hingga 9 saya update terkini dalam grup WhatsApp. And then kalau tak ada soalan daripada orang lain, so insya-Allah kita berhenti setakat ini dahulu. Kita akan sambung kembali dalam majlis minggu hadapan insya-Allah. Jazakumullah khairan jazak kepada Ustaz Zawawi. And then mubarak kepada semua. Marhaban. Okay. So kita tawakkul dengan tasbih kafarah dan surah Al-Ansar. Subhanakallahumma wa bihamdika.